Video itu bikin aku marah. Marah banget. Tega banget artis itu. Kepalanya itu, kepalanya. Potong rasa dia. Kok bisa sekeji itu? Tendang. Gitu, kepalanya. Aku ngerasa wajib nge-share ke teman-temanku. Terus teman-temanku nge-share juga. Viral jadinya. Berkat postinganku, aku ngerasa berbuat baik, melawan kejahatan. Tapi video yang aku terima itu ternyata palsu. Dibuat orang yang berpura-pura jadi artis dan pura-pura memukuli anak. Artisnya pun marah. Dan dia melaporkan saya. Sekarang saya sendiri yang masuk berita. Berita nyata, bukan berita palsu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah dan juga kepada kawan-kawan. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Koyum bin Ismail Elais Abdul Malik, dan seterusnya rakan saya. Assalamualaikum, hai. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Reza. Assalamualaikum, nama saya Nur Ashikin Syafiqah binti Saiful Anwar. Assalamualaikum, nama saya Nur Azrin Izzati binti Ghazali. Untuk pendahuluan bagi tajuk ini adalah sebagai makhluk sosial, manusia saling berinteraksi dengan manusia yang lain. Masyarakat terbentuk melalui interaksi ini, di mana masyarakat juga dapat menimba ilmu dan manfaat daripada orang lain. Masyarakat ialah kumpulan manusia yang tinggal di sesuatu kawasan dengan tujuan hidup bermasyarakat. Dari segi sejarah, interaksi manusia sentiasa sinonim dengan hubungan sosial yang dinamik, berlaku secara langsung melalui komunikasi atau hubungan sosial dengan matlamat untuk menyampaikan maklumat yang boleh difahami oleh kedua-dua pihak. Dengan kemunculan teknologi digital, orang ramai menggunakan telefon pintar, komputer riba, tablet, komputer dan sebagainya untuk berkomunikasi dalam talian, menjadikan ianya lebih mudah untuk mencari maklumat melalui internet. Ia juga merupakan contoh sisi positif dunia digital, seperti interaksi yang lebih mudah dan peningkatan produktiviti dalam kehidupan seharian. Tetapi hari ini, terdapat sebilangan kecil manusia yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak beretika yang cuba menyebarkan berita palsu dan membuat spekulasi sendiri yang boleh menimbulkan suasana tidak harmoni di negara ini. Berita palsu ditarifkan sebagai berita yang disebarkan seolah-olah ianya benar melalui pelbagai portal seperti berita, media dan rakan sosial untuk membesar-besarkan sesuatu keadaan dan bukannya benar. Tujuan utama berita palsu adalah untuk memanipulasi pendapat umum dan menggunakan pelbagai fitnah dan fitnah yang meluas mengenai individu atau kumpulan politik dan ekonomi. Isu berita palsu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita dan tidak boleh dipermainkan. Masyarakat harus memandang serius isu ini. Jika sesetengah orang menyebarkan secara haram dan bukan untuk tujuan, ia akan menjadi masalah yang besar kerana ia boleh melakukan banyak perkara seperti fitnah terhadap pelbagai pihak dan boleh memecahkan belah masyarakat. Saya akan membincangkan tentang objektif perbincangan, iaitu mengenal pasti berita palsu dalam masyarakat digital.
Berita palsu pada masa kini telah sebati dengan masyarakat Malaysia dan tular dengan pantas di platform digital, iaitu sosial media dan laman sesawang. Berita palsu dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai hoax atau fake news. Ianya merujuk kepada informasi yang tidak tepat dan ditularkan dengan sengaja di atas tujuan untuk menyesatkan, menipu atau mempengaruhi masyarakat sekeliling. Berita palsu ditemui dalam pelbagai bentuk, iaitu dalam bentuk tulisan, gambar, video atau konten multimedia. Ianya merupakan ancaman kepada sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum dan perkara ini perlulah dibanteras. Menurut kajian Internet User Survey 2020 yang dibuat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, hanya 62.9% pengguna internet mengesahkan sama ada kandungan suatu berita dari internet merupakan sumber yang boleh dipercayai atau tidak. Peratusan ini masih rendah dan ramai yang belum ada kesedaran untuk memvalidasi sesuatu berita sebelum ianya disampaikan. Selain dari itu, sebanyak 86.5% masyarakat telah menggunakan platform sosial media untuk berkongsi maklumat. Berdasarkan peratusan ini, kita dapat melihat bahawa sosial media menjadi tempat masyarakat bergantung untuk berkongsi dan mencari maklumat. Oleh yang demikian, platform ini harus digunakan dengan bijak dan pengguna sosial media harus bijak menilai sesuatu berita sebelum menekan butang kongsi yang terletak dalam aplikasi sosial media. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, berikut merupakan beberapa cara untuk mengetahui berita palsu. Pertama, siasat sumber atau bukti. Baca melewati tajuk utama. Peranan portal sebenarnya.my dalam usaha membanteras berita palsu. Yang pertama, siasat sumber atau bukti. Sebagai masyarakat yang bijak, tindakan yang sewajarnya diambil adalah dengan menyiasat terlebih dahulu sesuatu berita yang disampaikan oleh masyarakat dan tidak terus membuat konklusi sendiri. Salah satu kelemahan masyarakat zaman kini ialah mereka gemar berkongsi cerita yang belum sahih kepastiannya. Selain daripada itu, menunggu kenyataan rasmi daripada sesebuah organisasi yang berkredibiliti adalah tindakan yang seharusnya diambil. Periksa tarikh sesuatu bahan berita itu disampaikan serta lihat juga laporan dari sumber yang lain. Sebagai contoh, laporan daripada Berita Awani, daripada PDRM ataupun daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Seterusnya, baca melewati tajuk utama. Segelintir penerbit gemar membuat tajuk utama yang menarik dan ada kalanya tajuk tersebut berbeza dari isi kandungan asalnya kerana ingin menarik perhatian masyarakat. Jika sesuatu tajuk itu berbaur provokasi, adalah dinasihatkan kepada semua orang awam untuk membaca dahulu artikel penuh sebelum bertindak berkongsi sesuatu berita. Dan yang terakhir adalah peranan portal sebenarnya.my dalam membanteras berita palsu. Portal ini telah dicipta pada 14 Mac 2017 dan bertindak sebagai satu platform untuk rakyat Malaysia menyimak sebelum berkongsi berita yang mereka terima secara atas talian yang tidak ditentukan lagi kesahihannya. Portal ini lebih cenderung kepada topik-topik tempatan yang menggugat kepentingan awam di mana kesahihan berita ini boleh disahkan melalui saluran rasmi atau agensi kerajaan yang berkaitan dengan bidang kuasa dan kepakarannya. Selain daripada itu, masyarakat juga boleh menyalurkan maklumat yang mereka belum tahu kesahihannya dan berita itu melibatkan kepentingan awam maupun negara ke dalam portal tersebut. Setakat ini, portal ini telah menerima sebanyak 15,448 maklumat daripada orang awam dengan purata sebanyak 244 saluran pada setiap bulan. Untuk lebih mudah, portal ini juga boleh diakses menerusi aplikasi Telegram dan sehingga kini mempunyai seramai
22,000 orang subscriber di aplikasi tersebut. Berita palsu yang ditularkan di sosial media sepanjang musim Perintah Kawalan Pergerakan telah memberi kesan negatif kepada orang ramai. Antara berita palsu yang tular ialah dakwaan mengatakan anggota tentera diberi kuasa untuk menyerang orang awam ketika musim PKP. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang TUDM menafikan perkara ini. Berita ini adalah palsu dan boleh mendatangkan pelbagai spekulasi serta ketakutan di dalam masyarakat Malaysia. Hakikatnya, kehadiran anggota tentera ketika musim PKP adalah untuk mengawal penularan wabak COVID-19 serta berperanan membantu pihak berkuasa awam dalam memelihara keamanan negara. Selain daripada itu, vaksin COVID-19 juga merupakan topik yang hangat yang menjadi santapan berita palsu ketika musim PKP. Vaksin dikatakan mempunyai chip ID, vaksin penyebab komplikasi, vaksin membawa maut dan lain-lain. Hal ini menyebabkan rakyat berasa takut dan menolak pengambilan vaksin. Pada hakikatnya, kepentingan utama vaksin adalah untuk melindungi diri dari wabak COVID-19, terutamanya golongan berisiko tinggi seperti warga emas, petugas barisan hadapan, pesakit-pesakit yang mengidap penyakit yang tidak berjangkit seperti penyakit jantung. Tambahan lagi, menurut Astro Awani Online, pengambilan vaksin membantu mengurangkan jangkitan. Oleh yang demikian, berita palsu tentang vaksin COVID-19 adalah tidak benar. Apabila sebahagian besar masyarakat telah divaksin, imuniti kelompok dapat diwujudkan. Imuniti kelompok ialah penyebaran jangkitan sesuatu penyakit tidak dapat berlaku kerana sebahagian besar daripada masyarakat telah mempunyai imuniti. Sekaligus, imuniti kelompok dapat melindungi mereka yang tidak layak menerima vaksin. Oleh yang demikian, berita palsu tentang vaksin COVID-19 adalah tidak benar. Malah, tujuan vaksin COVID-19 diberikan adalah untuk melindungi rakyat Malaysia daripada terkena wabak COVID-19. Di samping itu, terdapat juga berita palsu yang berlaku di kalangan selebriti. Beberapa orang selebriti tanah air telah dikatakan meninggal dunia sedangkan mereka masih hidup. Antaranya ialah Tom Cruise, Jalaluddin Hassan, Shirley Merlis dan juga Zarina Zainuddin. Oleh yang demikian, perkara ini menimbulkan situasi cemas di dalam ahli keluarga tersebut. Ajal dan maut merupakan perkara yang sensitif. Justeru, perbuatan ini tidak boleh dijadikan bahan gurauan dan masyarakat yang menyebarkan maklumat tersebut perlu bertanggungjawab. Sekian, terima kasih. Penyebaran maklumat tidak sahih atau dikenali sebagai berita palsu adalah perkara yang membimbangkan, terutama apabila ia seiring dengan peredaran zaman di mana masyarakat telah beralih arah kepada medium yang lebih mudah untuk berkomunikasi. Cabaran utama berita palsu dalam masyarakat digital semakin berleluasa apabila ia tersebar dengan cara yang pantas melalui rangkaian media sosial serta alat elektronik. Menurut Wan, kajian menunjukkan bahawa maklumat berita palsu disebarkan jauh lebih pantas berbanding maklumat benar. Hal ini terjadi mungkin kerana elemen sensasi dan kekinian dalam berita palsu lebih menarik perhatian masyarakat hingga terpengaruh untuk berkongsi maklumat berkenaan. Berita palsu juga boleh diertikan sebagai fitnah. Fitnah ialah perbuatan terkutuk dan dilaknat Allah SWT serta sangat dicela oleh setiap agama kerana ia akan menimbulkan pergaduhan dan ketidaksefahaman antara pihak yang terlibat. Apabila cabaran berita palsu tidak dapat ditangani dengan teliti, ia akan mendorong kepada pelbagai dampak negatif terutama terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Ini ialah menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Kesan penyebaran berita palsu terhadap individu. Pertama, mencemarkan maruah dan imej individu. Salah satu faktor yang menyumbang kepada penyebaran berita palsu adalah untuk memperoleh kepentingan dan kepuasan diri sendiri tanpa mengira apakah keburukan atau kesan yang akan dialami oleh individu lain. Ketika berita palsu yang mengandungi fitnah tersebar luas dan pantas dengan bantuan alat digital, maka orang ramai akan mempercayainya tanpa usul periksa. Maruah individu yang dilempar berita palsu boleh tercemar dan tercalak serta boleh membawa kepada keaiban kepada individu tersebut. Hal ini akan menyebabkan mangsa berita palsu dipandang serong oleh masyarakat serta mengalami diskriminasi. Tambahan lagi, individu ini bukan sahaja akan berhadapan dengan cercaan dan pandangan serong masyarakat, malah reputasi dan kredibilitinya juga akan terjejas. Akibatnya, individu yang menjadi mangsa juga akan kehilangan peluang pekerjaan atau kerjaya kerana maruah dan imejnya telah tercalak. Sebagai contoh, sebelum sebuah syarikat memutuskan untuk menggajikan seseorang, mereka akan menyemak latar belakang seseorang melalui media sosial atau carian umum di internet. Jika carian menunjukkan berita palsu atau fitnah yang mengaitkan calon, maka calon tersebut mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Kesan kedua, mencetuskan ketakutan psikologi dalam diri. Implikasi lain yang tercetus akibat daripada penyebaran berita palsu ialah ketakutan psikologi yang ekstrim dan tidak seimbang sehingga memudaratkan kesihatan mental seseorang. Keadaan psikologi seperti ketakutan, depresi dan gangguan tidur akan terjadi akibat daripada penyebaran berita palsu. Ketakutan psikologi ini diakibatkan oleh gabungan faktor emosi serta pengetahuan yang terhad tentang berita palsu yang tersebar. Menurut Sapora, ketidakpastian mengenai sesuatu maklumat menyebabkan kita membiarkan diri dipengaruhi berita tidak sahih. Sapora juga mencatat petikan dari seorang ahli psikologi, iaitu Adam. Ramai individu tidak bijak mengenal pasti maklumat yang mengelirukan, terutama di media sosial. Hal ini kerana individu tidak tahu menyaring maklumat yang benar serta terburu-buru dalam menerima dan menyampaikan maklumat. Menurut Alwani, dalam sesi menembu bual Pegawai Psikologi Kanan, Pejabat Pendaftar Universiti Putra Malaysia, Siti Fatimah Abdul Ghani pula, information disorder atau gangguan maklumat seperti berita palsu adalah antara masalah sosial pada zaman moden yang semakin sulit. Seterusnya, penyebaran berita palsu juga menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan dalam diri individu. Merujuk kepada Ahmad, menerusi kajiannya, Saputra ada menyatakan bahawa setiap individu tidak harus segera mempercayai maklumat yang tersebar sebelum mengetahui kesahihannya, kerana maklumat itu boleh mempengaruhi pandangan atau pemikiran seseorang atau bahkan merendahkan dan membahayakan pihak lain kerana boleh menyebabkan keresahan. Hal ini tidak dapat disangkal lagi bahawa berita palsu sememangnya dapat meracuni pandangan serta pemikiran yang salah terhadap pembacanya. Tujuan berita palsu disebarkan juga jelas agar dapat menipu atau mengaburi mata individu yang membacanya sehingga dapat melahirkan reaksi atau pandangan yang salah. Selain itu, menerusi kajian Ahmad mengenai fenomena berita palsu juga turut menyatakan bahawa berita palsu yang tersebar menerusi media dalam talian menghasilkan kecenderungan yang tinggi untuk dipercayai oleh pembaca kerana populariti dan pengulangan yang besar. Dengan penyebaran berterusan, maklumat akan menjadi viral dalam masa yang singkat. Ini berkemampuan untuk melahirkan bias kognitif pada pembaca. Keadaan semasa COVID-19 merebak di serata dunia boleh dijadikan contoh kepada situasi ini. Apabila individu membaca berita palsu yang menyatakan bahawa vaksin kepada virus ini tidak selamat dan membahayakan kesihatan, individu tersebut akan menolak untuk divaksinasi. Masih ramai yang meragui status vaksin walaupun mereka telah diberi penjelasan termasuk daripada mufti. Menerusi Keratan Akhbar Sinar Harian,
Pelbagai faktor dikenal pasti menjadi alasan mengapa individu menolak serta takut untuk membenarkan ahli keluarga mereka mendapatkan vaksin COVID-19. Salah satunya adalah kerana munculnya berita palsu mengenai vaksin COVID-19 yang tersebar luas di kumpulan WhatsApp. Walaupun Kementerian Kesihatan Malaysia giat menyampaikan fakta yang tepat dan benar mengenai vaksin, tidak dapat dinafikan bahawa masih ramai individu yang terpengaruh dengan berita palsu yang disebarkan. Kesan yang terakhir ialah menimbulkan konflik dan rasa kebencian terhadap individu yang menyebarkan berita palsu. Faktor lain mengapa berita palsu disebarkan adalah kerana ia bertujuan untuk menjatuhkan seseorang yang juga bertujuan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Berdasarkan kajian oleh Romlah, tindak balas kepada penyebaran berita palsu memberi gambaran bahawa reaksi individu kepada perkara ini sebagai sesuatu yang tidak baik. Hasil kajian juga mendapati bahawa kesan buruk yang tercetus akibat daripada berita palsu ialah ia mewujudkan rasa kebencian antara individu dengan individu yang lain dan kemudian cenderung untuk menimbulkan konflik. Sebagai contoh, apabila berita palsu yang mengaibkan seseorang tersebar, individu yang menjadi mangsa akan sedaya upaya mencari dari mana atau siapa punca kepada berita palsu tersebut. Kemudian, rasa kebencian kepada individu yang menyebarkan berita itu akan terlahir serta wujud konflik antara mangsa dengan penyebar berita palsu. Situasi ini menjadi semakin merebak jika berita palsu tersebut mendapat sambutan yang meluas sehingga timbul komen tidak berasas di media sosial yang mencetus api kemarahan mangsa berita palsu sehingga menyebabkan pergaduhan kritikal antara dua pihak. Menurut Ashraf, menyebarkan berita palsu sememangnya perkara yang amat tidak sihat dan bahaya kerana ia dapat mengundang fitnah serta menyebabkan berlakunya perselisihan antara satu sama lain. Oleh itu, tidak dapat disangkal lagi mengapa Islam mengajak umatnya untuk sentiasa berakhlak mulia dan bersangka baik sehingga tidak tergesa-gesa dalam membuat sesuatu andaian untuk mengelaknya terjadi keadaan kacau bilau. Terima kasih rakan kumpulan saya, Cik Ashikin. Seterusnya, mari kita mengkaji cabaran berita palsu dalam masyarakat digital melalui implikasi penyebaran berita palsu terhadap keluarga. Implikasi yang pertama adalah keselamatan anak-anak akan terancam. Di sini kita lihat pelibatan ibu bapa dalam memastikan keselamatan anak-anak apabila menggunakan teknologi bermula sebaik sahaja anak mula terlibat dalam teknologi, membantu remaja mengamalkan sikap bertanggungjawab dan menggunakan teknologi dengan selamat. Di sini, kita ada kajian daripada Lyons 2012 mendapati semakin menurun pelibatan ibu bapa, maka semakin meningkat risiko buli cyber dan penderaan masyarakat digital. Kajian O'Brien 2010 juga menyatakan kemahiran menggunakan teknologi adalah amat penting untuk menghadapi dunia digital. Tetapi ia juga perlu antara lain untuk melengkapkan generasi muda dengan kemahiran untuk menangani risiko dalam talian seperti buli cyber dan tanggungjawab diri. Tingkah laku mengganggu dalam talian yang mesti diatasi adalah mengenai seberapa aktif anda menggunakan internet. Peraturannya mesti sama, mematuhi undang-undang, menghormati orang lain, bersikap sopan dan empati. Jika kita tidak tahu cara menggunakan teknologi yang betul, ia akan disalahgunakan dan keselamatan kita akan terus terjejas. Implikasi penyebaran berita palsu terhadap keluarga yang kedua adalah kesan fizikal dan psikologikal terhadap anak-anak. Penggunaan internet dan media sosial boleh mempunyai kesan fizikal dan psikologi yang positif dan negatif. Antara kesan positif adalah mempengaruhi tingkah laku generasi muda secara berkesan. Kanak-kanak yang ingin mengetahui identiti mereka dan menerima maklumat dengan lebih cepat. Lagi penting, ia mempunyai kesan buruk terhadap kesihatan fizikal. Contohnya penglihatan mata, sakit pinggang, obesiti akibat kurang bersenam, kurang tumpuan dalam pelajaran. Kenyataan yang mengganggu sosial dan fikiran negatif memberi kesan negatif kepada mereka semua. Ini jelas menunjukkan bahawa terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, misalnya berkenaan dengan kawalan guru dan ibu bapa, khususnya penggunaan internet oleh kanak-kanak dan golongan muda. Jika tidak ditangani dengan berhati-hati, isu ini boleh memberi kesan yang sangat buruk kepada kanak-kanak remaja. Untuk implikasi penyebaran berita palsu terhadap masyarakat pula, kita boleh lihat
perwujudan provokasi dalam kalangan masyarakat. Penyebaran berita palsu memberi kesan negatif kepada pandangan umum dan mudah panik dan menyalahkan kumpulan tertentu atas kepercayaan mereka. Ini mungkin membawa kepada penggunaan bahasa yang menyinggung perasaan, kebencian, ucapan benci atau keganasan terhadap kumpulan yang dianggap sebagai pembawa wabak, seperti contoh menyalahkan orang Cina, kumpulan taburi pendatang dan pelarian. Keadaan sebegini boleh membawa kepada kemusnahan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dan agama. Tanpa kita sedar, penyebaran berita palsu dan pelaksanaan berita palsu itu boleh membawa kepada penindasan ke atas masyarakat. Seterusnya, implikasi kedua penyebaran berita palsu terhadap masyarakat adalah penyebaran berita palsu ragut nikmat kemerdekaan. Penyebaran berita palsu boleh mengelirukan pemikiran masyarakat sekaligus menjejaskan keselamatan negara dan perpaduan rakyat. Sebarang fitnah yang disampaikan oleh orang luar juga dilihat boleh meragut nikmat kemerdekaan negara yang dikecapi oleh rakyat pada hari ini. Hal ini umpama duri dalam daging yang meresahkan ramai pihak sehingga boleh memberikan impak negatif dengan tercetusnya perbalahan, perpecahan kaum dan menggugat kesejahteraan hidup bermasyarakat. Perlu kita akui bahawa arus globalisasi membawa pelbagai kebaikan, namun realitinya seluruh rakyat berhadapan pelbagai bentuk penjajahan moden. Terima kasih Goyum. Sekarang saya akan membincangkan penyelesaian isu berita palsu menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban, iaitu menurut pandangan Islam dan juga menurut pandangan bukan Islam. Pertama sekali, agama Islam telah menggariskan beberapa panduan bagi umatnya untuk menangani isu berita palsu ini. Sebagai langkah untuk menjadi mukmin yang bertanggungjawab, penting untuk kita mengambil tahu akan langkah dari panduan-panduan ini. Yang utama, semestinya menjadikan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis sebagai panduan. Selain daripada itu, umat Islam perlulah mengaplikasi konsep tabayun di dalam diri dan pendakwah juga untuk memainkan peranan sebagai penyampai yang mempunyai pengaruh yang besar dalam memimpin masyarakat ke arah kebenaran dan kesejahteraan. Perkataan tabayun adalah berasal daripada perkataan Arab yang membawa erti untuk sentiasa menyimak asas kebenaran sesuatu maklumat yang diterima. Istilah tabayun seterusnya membawa kepada satu konsep yang boleh dipraktikkan oleh umat Islam dan juga umat bukan Islam yang berkait rapat dengan langkah pencegahan maklumat palsu daripada terus tersebar, di mana konsep tabayun ini sangat menekankan prinsip untuk tidak berkongsi sesuatu maklumat yang tidak pasti akan kesahihannya. Menerusi firman Allah SWT, umat Islam hendaklah melakukan verifikasi setiap maklumat yang diperolehi, terutamanya maklumat dari sumber yang tidak rasmi dan meragukannya. Ini adalah penting untuk mengelakkan fitnah dan penipuan. Seterusnya, pendakwah juga memainkan peranan sebagai penyampai yang mempunyai pengaruh yang besar dalam memimpin masyarakat ke arah kebenaran dan kesejahteraan. Menurut pandangan Islam, pendakwah adalah seorang yang amat dihormati dan diambil perhatian setiap bibit kata dan tingkah lakunya. Mereka dilihat sebagai penyampai dakwah yang mempunyai ilmu dan kefahaman yang amat tinggi tentang agama Islam dan persoalan isu-isu semasa berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, penyampaian mereka haruslah jelas, tepat, menepati kehendak Islam dan benar, kerana selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, umat Islam juga merujuk kepada apa yang disampaikan oleh pendakwah Islam. Maka, bersusulan dengan isu maklumat palsu yang telah menjadi gejala lazim berlaku di setiap negara, pendakwah hendaklah memainkan peranan untuk menyuarakan bahana, menyebar maklumat palsu dan menjentik kesedaran kepada masyarakat umum akan risiko berita palsu terhadap orang yang terlibat, dan seterusnya memberi panduan akan cara menangani gejala maklumat palsu di dunia tanpa sepadan hal ini. Selain daripada itu, mari kita teliti penyelesaian isu berita palsu menurut pandangan bukan Islam. Menurut kajian, untuk penyelesaian isu maklumat palsu daripada pandangan bukan Islam juga adalah pelbagai dan terdapat nilai-nilai etika yang kita boleh ambil sebagai contoh. Antaranya ialah nilai dan etika dari perspektif pandangan agama Hindu, agama Buddha dan Kristian. Di dalam agama Hindu,
terdapat prinsip satya yang membawa erti kebenaran. Prinsip ini menekankan konsep amanah dan kebenaran yang harus diikuti oleh penganutnya. Dengan berpandukan prinsip satya ini, pengikutnya akan menjadi lebih berhati-hati agar tidak terus berkongsi informasi yang didapati tanpa sebarang kepastian dan tanpa verifikasi informasi tersebut adalah benar dan sahih. Prinsip amanah yang ditekankan juga dapat mengajar penganutnya agar sentiasa jujur dalam menyampaikan sesuatu dan tidak menokok tambah di dalam sesuatu maklumat. Maklumat prinsip satya ini adalah untuk mengutamakan keselamatan, kesejahteraan dan kemuliaan. Kemudian, penganut agama Buddha pula mempunyai satu pegangan yang dipanggil sebagai jalan lapis mulia, iaitu salah satu usaha untuk mengatasi segala masalah kehidupan manusia. Merujuk kepada pegangan ini, pengikutnya diarah untuk mengekalkan akhlak dan moral yang baik, perkembangan mental yang bagus dan mempunyai pengetahuan dan kebijaksanaan yang ke arah kebenaran. Antara ciri-ciri yang dititik beratkan di dalam usaha untuk mempanteras isu berita palsu mengikut pegangan ini adalah dengan melakukan perbuatan yang betul dan bukan sia-sia seperti mencipta berita-berita palsu. Seterusnya, melakukan usaha yang betul, contohnya menyemak kesahihan maklumat yang diterima, dan akhir sekali mempunyai kesedaran tentang perkara yang betul, seperti sentiasa bersangka baik dan berfikir untuk meneliti kesahihan sesuatu berita sebelum berkongsi. Bagi penganut agama Kristian pula, prinsip etika bersumberkan kitab Bible yang menjadi pegangan adalah pegangan nilai kehidupan seharian, The New Testament, di mana nilai di dalam prinsip ini tidak lari jauh dari nilai-nilai etika ajaran agama Islam. Prinsip ini merangkumi akhlak kehidupan seharian yang harus dipraktikkan bagi mewujudkan seharian kehidupan yang baik dan tulus. Melalui prinsip nilai kehidupan seharian ini, turut diketengahkan nilai-nilai seperti tidak menipu, tidak menghina sesama sendiri, menjelaskan kebenaran dan cintai orang lain seperti diri sendiri. Nilai-nilai ini berkait rapat dengan penyelesaian isu berita palsu, dan dengan penerapan nilai-nilai tersebut, isu berita palsu pasti dapat dihapuskan. Kesimpulannya, di dalam arus globalisasi seperti dunia tanpa sempadan kini, terdapat pelbagai perkara yang perlu dititikberatkan, dan isu berita-berita palsu adalah tidak terkecuali. Dapat dilihat, berita palsu di internet semakin tidak dapat dikawal dan amat memudaratkan. Oleh itu, penting untuk kita mempunyai kesedaran bahawa atas perkongsian tanpa kepastian yang mungkin dilakukan oleh pengguna digital sendiri, agar mereka boleh menyelami betapa besar isu penyebaran berita palsu ini jika tidak dapat dibendung daripada awal, yang mungkin akan menjeramkan masa depan seseorang individu, organisasi, memecah belahkan hubungan sesama insan dan juga berpotensi untuk menyebabkan kemurungan dan kematian. Namun, isu ini dapat dibendung jika pengguna mengamalkan nilai-nilai etika yang dapat dilihat dari contoh penyelesaian melalui etika dan peradaban dari perspektif agama Islam dan agama bukan Islam. Jadi marilah sama-sama membanteras isu berita palsu ini agar kehidupan bermasyarakat akan menjadi harmoni dan sejahtera.